kita pada hari ini insya-Allah. Okay. Pemikiran atheism dan agnostik. Pemikiran atheism dan agnostik. Ada outline kita pada hari ini lah. Perspektif tentang Tuhan, pengenalan atheism, agnostik, atheism dan hujah-hujah yang dikemukakan oleh atheist. Okey. Sebagai pengenalan dan pendahuluan, timbul perbincangan tentang Tuhan ini apabila Tuhan tidak dilihat oleh manusia. Atheism ni dan agnostik ni, perbincangan tentang ketuhanan lah. Dia bermula kerana Tuhan tidak dilihat oleh manusia, tetapi manusia diseru untuk mengakui Tuhan. Ini dia punya asas perbincangan dia. Apabila Tuhan tidak dilihat oleh manusia, maka timbul perbalahan dalam kalangan manusia tentang siapa tu Tuhan. Apakah definisi Tuhan? Tuhan tu apa? Dan bila timbul daripada itu, orang bincang pula, Tuhan ni ada ke tak ada? Sejauh mana Tuhan ni ada? Dan kalau ada tu Tuhan, apa pula peranan Tuhan? Maka di sinilah perbincangan itu timbul, dan kalau kita ikuti perbincangan kita yang dalam kelas yang lalu, kita bagi tahu bahawa ahli falsafah tidak dapat untuk menyebut secara tepat tentang Tuhan, kerana daripada seorang ke seorang macam-macam pandangan. Di sinilah peranan wahyu. Kita orang Islam ikut wahyu yang bagi tahu Allah Ta'ala yang menjadikan alam, Allah Ta'ala yang merupakan Tuhan kepada manusia. Ni Allah Ta'ala lah yang cerita. Dan termasuk juga peranan Tuhan. Tuhan apa tugas dia, apa bendanya, kenapa kita kena sembah. Semua ni perbincangan berkaitan dengan Tuhan ni menjadi suatu yang dibicarakan kerana manusia tidak melihat Tuhan dan akhirnya menyebabkan perbezaan pandangan dalam kalangan manusia. Okey, itu sebagai mukadimah. Seterusnya, dalam menanggapi Tuhan ini, ada 4 perspektif. Ada 4 perspektif. Yang pertama, perspektif yang menganggap bahawa Tuhan itu kewujudannya diragui, yang disebut sebagai agnostik. Agnostik ni ialah orang yang meragui kewujudan Tuhan. Yang kedua, dia atheist. Dia menolak, dia ataupun dia tak percaya tentang Tuhan. Ditolak. Ni atheist. Mula-mula ragu dan satu kumpulan. Kemudian yang kedua tak percaya. Kemudian yang ketiga theist, yakni kumpulan yang mempercayai kewujudan Tuhan. Manakala yang keempat ialah atheism, yakni yang tidak mempedulikan kewujudan Tuhan. Tak peduli kewujudan Tuhan. So, 4 perspektif terhadap Tuhan ini membentuk pola dan cara berfikir dalam kalangan manusia. Ada yang tak percaya, ada yang ragu, dan ramai manusia yang berada yang mempercayai Tuhan, ramai. Dan atheism tak sedikit juga manusia yang tak peduli. Maksud tak peduli, ada ke tak ada ke sama je, kan? Ini banyak, ini juga banyak, dan mereka ni tidaklah tak percaya Tuhan, tetapi tak pedulikan tentang
kewujudan Tuhan, kerana bagi dia Tuhan mungkin tidak memberikan apa-apa impak dalam kehidupan dia. So apa dia ada berapa perspektif? Ada 4 perspektif tentang Tuhan. Okey. Seterusnya kan, atheist ni, kat mana banyaknya atheist ni? Ha? Lagi ketat ataupun lagi hitam tu, maknanya lagi banyaklah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, atheist ni. Yang kita lihat banyak di China lah, banyak. Kemudian di belah-belah apa nama ni, Eropah, banyak juga yang atheist. Kemudian yang tak sedikit juga di belah Australia, Aussie, banyak jugalah yang tak percaya kepada Tuhan. Yang lain-lain tu adalah kan, mereka pun ada kan, Jepun pun ada juga, mana banyak jugalah atheist ni, geng-geng atheist. So apa sebenarnya yang terkandung dalam pemikiran atheism? Orang atheist ini dia tidak mempercayai Tuhan. Kenapa mereka tak percaya kepada Tuhan? Kerana mereka menganggap kewujudan Tuhan itu tidak cukup bukti, ataupun dipanggil dengan lack of evidence, ataupun tak ada bukti, ataupun tidak cukup bukti. Dia ada dua tu, satu no evidence, yang kedua lack of evidence. No evidence maknanya tak ada bukti, lack of evidence maksudnya kekurangan bukti tentang kewujudan Tuhan. So kita dah bagi dah bukti kan, Allah Ta'ala ni ada. Kenapa contoh apa bukti Tuhan ni ada? Ada ni makhluk, ada ni begini, kita bukti. Mereka kata yalah bukti, tapi mana dia? Manalah dia? Tak nampak. So masalah kepada atheism ini ialah dari sudut cara pembuktian itu. Kerana cara pembuktian yang berbeza menyebabkan result yang berbeza. Kita mempercayai Tuhan ini ada kerana bukti-bukti yang kita yakini. Mereka kata tak cukup bukti. Kan? Apa buktinya? Bukti mereka nak tengok. Itulah bukti yang mereka nak ni. Kita bagilah apa-apa bukti pun mereka tak percaya. Sedangkan kita orang Islam, kita tak perlu, bukanlah tak perlu, maksudnya kita tak melihat Tuhan, dan tak melihat Tuhan itu bukan bermakna tiada, kerana kita berpada dengan bukti-bukti yang ada ini untuk kita mempercayai kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita sebut itu hari kan, percaya dengan tahu, kan? Percaya dengan tahu. Yang kita nak percaya ni kalau benda tu tak nampak. Kalau dah nampak, apa nak percaya lagi? Dah nampak depan mata kita, tak payah nak percaya. Dah memang nampak dah. Percaya ini benda yang tak nampak, kita nak percaya. Komputer ada depan saya ni, saya percayalah. Bukan saya percaya, saya dah nampak dah ya. Tak perlu percaya, sebab percaya ni digunakan istilah itu kepada benda yang tak nampak, baru kita percaya. Tapi kalau nampak, tak timbul istilah percaya. Kan? Orang sebut contohnya makan dengan minum. Sama je, makan dengan minum masuk dalam perut juga. Ya? Makan ni kalau benda tu bukan air. Tapi kalau air, dipanggil minum. Hakikatnya sama je, kuah sup. Kan? Kuah sup tu. Kan? Air juga, tapi orang tak sebut minum sup. Kan? Orang sebut hirup sup. Kan? Makan sup, hirup sup. Tapi kalau air, sebab apa? Sebab istilah yang digunakan itu digunakan pada tempatnya. Percaya digunakan pada benda yang tak nampak. Benda yang dah nampak, orang tak panggil percaya dah. Orang panggil tahu, tengok, depan mata. Kan? Sebab itu, berbeza metodologi akan menyebabkan berbeza dia punya resultnya.
Okay. So dia kata, or at least no reliable evidence. Evidence itu tak reliable, tak relevan lah kita kata. Tak relevan. Yang menyebabkan, so dia kata kalau benda tu dah buat apa kita nak percaya. Itu asas argument mereka. Yang ini yang saya telah copy paste, saya telah print screen. Ada seorang pelajar yang di-approach oleh etis ni. Pelajar jabatan dakwah di-approach oleh etis. So dia kata Tuhan ini adalah ilusi. Dia kata God as an illusion. God ini, Tuhan ni adalah ilusi. Ilusi ni apa? Ilusi ni khayalan je, kan? Kenapa dia kata khayalan? Kerana Tuhan ni bukan ni boleh kita bercakap dengan dia. Tahir dah tidak pun dia kata, kan. Tahir dah tidak. Jadi kadang-kadang dia ada approach kepada orang-orang yang dia rasa dia boleh untuk mempengaruhi dia, kan, dia pengaruhilah. Tapi inilah yang kita kata ini bahaya. Saya cakap kau tak payah layan lah dia ni, kan. Memang kadang-kadang kita nak berdakwah dia, tapi dia dah ada stand, dia dah pegang dengan satu-satu pegangan tu, payah untuk kita nak mempengaruhi dia. So bahaya, kan. Kalau kita, sebab dia dah expert dalam bidang tu, dia tahu cara nak menghujah dengan kita. Kalau kita tak cukup orang bimbang, kita pula akan terpedaya lah dengan hujah-hujah dia. Okey. So dia kata apa? God pernah reply balik tak? Dia kata. Jadi sebab itu dia nak matikan hujah kita. God pernah reply balik lah. Sebab dia punya metodologi nak tengok depan. Manusia ni, tuan-tuan, perempuan, kan, kita ni tak pernah puas. Tak pernah puas. Ada komputer baru esok, kita nak tukar balik, nak upgrade, nak tu, nak ni. Kan, rumah kita nampak tak cantik, dah lama tak cantik, nak tukar. Memang panggil manusia ni macam tu lah. Kalau ada Tuhan depan dia esok nanti, mula dia tengok, tak cantik lah pun, nak tukar sana, tukar sini. Ini perangai manusia. Jadi Tuhan tak dilihat oleh manusia, kan. Yang cuba siapa yang boleh bagi respon, kenapa Tuhan tidak dilihat oleh manusia? Apa kalau manusia dapat melihat Tuhan, apa yang kita boleh bincangkan tentang melihat Tuhan ini? Kenapa manusia tidak dapat melihat Tuhan? Siapa boleh tulis jawapan kat luar? Mungkin kita boleh komen dekat ruangan komen tu, ruangan chat. Kenapa kita Tuhan bukan makhluk? Kisah ada kata Tuhan bukan makhluk. Kisah Nabi Musa. Musa akan minta nak tengok Tuhan. Falamma tajalla. Oh, ya itu. Untuk uji iman manusia. Untuk uji iman manusia. Akan wujud ketidaksempurnaan pada jasad manusia dibandingkan dengan jasad Tuhan jika dibandingkan dengan manusia. Okey, lain? Untuk uji iman manusia, ya. Lagi-lagi yang ada bagi respon, kita tak dapat melihat Tuhan. Boleh bagi respon lagi. Manusia tidak mampu melihat Tuhan, nak tengok Tuhan, gunung pun hancur. Ya, ini kes Nabi Musa. Musa. Okay. Saya nak bagi contoh, kan. Tak samalah Tuhan dengan makhluk, tapi kita nak tengok contoh. Semut yang kecil, semut yang kecil kat bawah ni, agak-agak dia boleh terbayangkan tak bangunan tu macam mana. Semut yang kecil ni, dia boleh bayang tak bangunan ni macam mana. Susah nak bayang tu sebab dia kecil, bangunan besar. Sebab kita pun bukan semut.
Kan? Tak boleh ya, Kita nak imagine satu-satu Tulisan perkara Buddha kan. tak boleh. Satu-satu perkara kan. Contohnya saya duk tengok dulu macam mana orang yang ambil gambar bumi dengan bulan. Kan? Dia ambil apa nama ni, dia pergi ke angkasa ke, ambil guna guna apa? Guna kamera pergi tangkap gambar. Kan? Sebab bila dengan kita nak ambil gambar sesuatu yang besar ni kan, kita mesti berada di luar. Ya, mesti berada di luar. Oh, kita boleh ambil gambar dia daripada luar. Mm, Kan? Baru kita nampak bayangnya. Baru kita tahu darjah mm, besar tak besar. Ya. Kan? Tapi kalau kita berada di dalam dan kita pun kecil, mm. macam mana kita nak tahu besar? Kan? Kita pun tak tahu sejauh mana besar dia, sebab kan kita memang kecil. Kan tak nampak pun. Kan? Saya fikir macam semut dengan Selangor ni. Macam mana nak bayangkan Selangor? Dia tak terbayang sebab Semua dengan Selangor. sebab kan maknanya kalau kita itu, kalau nak fikir logik lah antara manusia Mm-mm. dengan makhluk yang cukup besar, sebab manusia dia kira nak tengok, dia kira ni orang macam dia kan, mana boleh, sebab alam manusia tak sama dengan alam yang lain. Macam kita bayangkan semut, nak bayangkan Selangor, tak Selangor, nak bayangkan Pekan Kajang, macam mana dalam fikiran dia kan, tak tercapai di akal. Kemudian dia kata tak ada Selangor ni. Macam mana, sebab dia berada dalam Selangor. Gitulah contohnya kan. Antara manusia, kalau kita nak, sebab kalau nak berhujah dengan geng-geng ni, berhujah dengan logik kan, dengan logik, tapi macam-macam lah dia punya apa nama spin, macam-macam lah yang mereka cuba spin lah bila kita berhujah tentang Tuhan. Okey. Tapi yang pastinya mereka, metodologi mereka nak tengok dulu baru nak percaya. Kemudian oleh kerana mereka tak percaya, nak tengok dulu, sebab mereka berpegang kepada sains. Ini yang apa nama kita bincangkan dalam kuliah yang lalu. Dan mereka berpegang kepada sains. Sains bagi mereka can explain everything. Sains dapat menjelaskan semua perkara. Kan? So atheist argue, dia kata atheist ni, dia kata sains ni dapat menjelaskan semua perkara. Okay. So kita kata sains ni, walaupun ya pun sains tak boleh menjelaskan semua perkara. Sains tak boleh menjelaskan semua perkara. Sebab kita dah belajar dalam kuliah lalu, kita sebutkan, kita kata apa? Sains ni ada limitasi dia. Ya, memang betul. Sains ni memang betul lah. Tapi sains ada limitasi dia. Sains ni lah perkara yang mesti diuji dulu. Kan? Diuji dulu. Bila diuji, kan, barulah kita ada pembuktian. Barulah kita dipercaya. Tapi kalau benda tu belum berlaku lagi, macam mana nak dengan sains? Kan? So, kita yakin sains ada limitasi. Tapi bagi mereka mempertuhankan sains. Sains explain everything. Okay. Jadi bila sains dapat menjelaskan banyak perkara dalam urusan kehidupan, so mereka tak perlu kepada Tuhan, dan akhirnya sains pun tak dapat membuktikan Tuhan, maka conclusionnya ialah Tuhan tak ada. Conclusionnya Tuhan tak ada. So inilah yang menjadi masalah lah dalam perbincangan tentang ketuhanan ini, ya. Okey, seterusnya kan, apa dia katakan? As an atheist, I believe science in science approach. Science answer is don't know. That's why sending probes and rocket to space to find the answer. Sains akan menjawab persoalan yang orang tak tahu. Jadi dia kata agama ni dia tak ada bukti, main dakwaan sahaja. Tapi kalau sains dia kata hantar roket apa semua ke angkasa nak cuba nak cari jawapan, dia kata. Kita kata ialah sains pun sains,
Tapi banyak benda yang tak dapat dijawab oleh sains. Ini kita dah bincang dalam kuliah yang lalu bagaimana limitasi-limitasi inilah. Sebab itu kenapa saya tekankan tentang hierarki ilmu. Sebab bila kita faham hierarki ilmu, baru kita faham macam mana kita nak menjawab persoalan-persoalan ini. Okey. Itu yang pertama. Secara umumnya itulah atheist, menolak ataupun tak percaya kepada Tuhan. Kenapa mereka tak percaya? Kerana tak ada bukti ataupun bukti yang ada tu tak relevan, tak reliable, dan mereka menggunakan metodologi yang salah ataupun mereka nak tengok dulu baru nak percaya. Okay. Yang kedua, agnostik. Agnostik ni ialah mereka yang mereka yang ragu tentang Tuhan. Agnostik ni maknanya yang tak memiliki pengetahuan mengenai kebenaran. Ringkasnya, dia ragu tentang Tuhan lah. Dia nak kata ya, macam tidak. Nak kata tidak, macam ya. Ini dipanggil dengan agnostik. Nak kata ya, tak ya. Nak kata tidak pun tak tidak. Kalau percaya kepada Tuhan, bukti tak ada. Tak percaya kepada Tuhan, nanti kalau buat-buatnya betul-betul ada macam, dia kata. Macam itulah dia punya golongan agnostik ni. Mereka tak memiliki pengetahuan mengenai kebenaran agama. Jadi bila tak ada pengetahuan, so mereka tak tahu pasal Tuhan, maka mereka kata tak ada lah. Itu dia punya ceritanya kepada golongan agnostik ni. Agnostik ni. So dia kata oleh kerana kita memang tak dapat nak membuktikan tentang Tuhan, apa pun tak dapat, maka perbincangan tentang Tuhan ni perbincangan yang sia-sia, meaningless. Sebab apa? Sebab tanya pada orang agama tak ada bukti. Masalahnya ialah apa bukti itu? Bukti itu apa? Bukti tengok ke? Bukti pegang ke? Bukti logik ke? Ini kita dah bincangkan. Sebab tu saya bincangkan awal-awal sifir-sifir itu. Kita bincangkan tentang hierarki ilmu sebab dia akan bawa kepada perbincangan kita pada malam ini. Okey. So dia kata apapun kewujudan Tuhan memang tak dibuktikan kewujudannya mengikut cara mereka lah. Kita orang Islam, kita terima. Kita terima Tuhan kerana kita berpegang dengan bukti apa? Dengan bukti logik. Dengan bukti ayat Quran. Dan juga dengan bukti sains. Kita terima semua perkara itu. Mereka tolak Quran. Kan? Mereka logik, mereka tak percaya juga. Mereka nak tengok pembuktian melalui sains. Nak tengok. Jadi cara bukti inilah yang menjadi perkara yang sesatnya mereka sebab menggunakan cara pembuktian yang salah. Sebab itu dalam ilmu tauhid, menjadi penekanan dalam pembelajaran ilmu tauhid ialah tentang kaedah pembuktian. Dan apa yang saya sebut dalam kuliah yang lalu tentang kebenaran pembuktian itu salah satu daripada asas penting dalam ilmu tauhid. Okey, tengok ada kawan-kawan kita komen ni. Bintu Ruszali. Pasal bumi pun kita tak tahu fakta mana betul keluasan bentuknya. Kita beriman. Jadi bumi ni pun kita pun banyak benda yang manusia tak tahu. Hari-hari kita buat penemuan baru bererti kita tak tahu. Kan? Itu tak Azri? Kan? Kalau berlakunya new findings, dapatan baru. Ya betul. Kan? Hari ni kita jumpa benda baru. Apa maksudnya? Hari ni baru kita tahu bahawa sekian. Contohnya baru kita tahu bahawa daun betik ni bagus untuk orang luka. Contohlah. Sebelum ni kita tak tahu. Sebelum ni kita tahu betik ni bagus untuk kesihatan jantung lah apa semualah. Contohlah. Hari ni baru kita tahu bahawa dia juga bagus untuk orang luka-luka ni. Contoh. Apa maksudnya tu?
Maksudnya, maksudnya kita tak tahu. Kan? Esok apa nama ni kita jumpa lagi new findings, dapatan baru. Maknanya esok kita tak tahu. Dijumpa lagi dapatan baru. Maknanya kita ni sentiasa tahu ke sentiasa tak tahu? Saya tak tahu lah. Sentiasa tak tahu. Kalau tahu, dia tahu semua perkara. Dia tak ada yang tak tahu. Tapi oleh kerana kita sentiasa tak tahu, kan? Jumpa iya ke? Kan? Betul ke ni? Sentiasa tak tahu. Bila sentiasa tak tahu tu maksudnya apa? Maksudnya lemahlah kita. Manusia lemah. Bila manusia lemah, manusia perlu kepada Tuhan untuk nak bagi tahu. Kalau kita ni tahu belaka, itu kita Tuhan. Itu. Nah, kalau kita banyak tak tahu, dia sains. Orang sains ni buat new findings lah, macam ni lah, macam tu lah. Maknanya itu kelemahan, itulah lemah. Tak boleh dah angkat sebagai Tuhan. Kalau Tuhan, kau tahu semua. Kan? Dan manusia ni pun dalam sains, dia bukan mencipta. Dia bukan create, dia discover, dia finds, orang panggil findings. Dia bertemu ni Dia maksudnya kaji ya. ni Oh tu. tak tahu, kan? So ini yang perlu kita jelaslah dalam perkara ni. So Afiza dia kata, ni Ustazah Afiza ni, classmate saya ni. Oh Ustazah. Selain daripada Oh ya. kita tak melihat Allah Ta'ala, ada hikmah di sebalik antaranya menambah keyakinan. Iyalah, betul Ustazah. Apalagi kalau kita nampak zatnya, itulah. Dunia ni tempat ujian, kan? Ujian. Macam orang masuk periksa lah, kan? Kalau dah orang masuk periksa, kan? Semua jawapan dah ada atas meja. Ini periksa ke apa ni? Ini buat homework ke periksa? Itu dia pasal bocor tu. Kalau periksa, dia mesti jawapan tak ada. Ke akhirat esok, benda yang kita akan paling best ialah melihat Tuhan, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita tengoklah kawan-kawan kita lah. Allah baru bagi ilmu pada manusia. Tak sama, banyak cabang berinteraksi, banyak yang tak tahu, manusia tempatan, tak tahu beragama. Ramai saintis yang beragama, benar, semua. Yalah, ada saintis yang beriman, ada saintis yang tak beriman. Okey. Ini masalah metodologi. Yang ketiga ialah theism. Theism ialah mereka yang percaya kepada kewujudan Tuhan. Theism ni ialah percaya kepada kewujudan Tuhan. Sama ada orang Islam ataupun orang Kristian, Hindu dan sebagainya, ini tergolong dalam golongan percaya kepada Tuhan. Gambar yang saya bagi ni bukan menggambarkan kesamarataan antara agama, tapi nak cerita ni satu kumpulan theist. Theist ialah mereka yang percaya kepada Tuhan. Agnostik, ragu kepada Tuhan. Kemudian atheist, mereka yang tolak Tuhan. Okey. So mari kita tengok ada 4 kebarangkalian, 4 possibilities, 4 kebarangkalian. Yang pertama, kalau ikut tentang Tuhan ini, kita tengok kebarangkalian yang pertama, mana kebarangkalian yang betul. Yang pertama, Tuhan wujud sendiri tanpa sebarang pencipta. Tuhan wujud sendiri. Maknanya dia wujud, mencipta diri sendirilah. Dia wujud. Yang kedua, Tuhan wujud dengan mencipta dirinya sendiri. Jadi yang pertama, dia tak cipta tapi dia ada mula. Yang ketiga, ada Tuhan lain yang mencipta Tuhan. Yang keempat ialah Tuhan ada tanpa ada yang menciptakannya. So bila ada, tak tahu. Adalah. Bila Tuhan yang pun mencipta, bila Tuhan mencipta masa, Tuhan mencipta segalanya. So daripada 4 kebarangkalian ini, kita menerima kebarangkalian yang keempat, yang hitam tu. Tuhan ada tanpa ada yang menciptakan.
Sebab apa timbul isu ada ke tak ada ni? Yang pertama, manusia lemah dalam nak tengok Tuhan, manusia tak mampu. Pasal apa manusia tak mampu? Manusia ni lemah. Contohnya apa? Contohkan semut yang kecil macam nak tengok negeri Selangor. Bila dia ronda satu negeri Selangor, nak tengok negeri Selangor ni mesti kena pusing dulu baru kita boleh dapat gambaran macam mana besarnya, kecilnya negeri Selangor, kan? Kayak gitu. Okey. Yang hitam lah. Tuhan ada tanpa ada yang menciptakan. Dia bukan cipta jadi dengan sendiri ataupun mencipta dirinya sendiri ataupun ada Tuhan lain yang tu tak. Okey, ringkasnya inilah perbandingan theism, atheist dan agnostic. Theist mempercayai Tuhan. Atheist tolak Tuhan. Agnostic ragu tentang Tuhan. Theist ialah meyakini Tuhan pencipta alam. Atheist tak ada bukti. Yang agnostik pula tak dapat nak dibuktikan. Tuhan tu ya, tapi dia kata benda yang kita dengan Tuhan ni kita tak mampu nak buktikan dia ataupun tidak, kita serah jelas nanti, gitulah. Nak tak percaya pun tak, nak kata tak pun tak. Ni agnostik, ragu tentang Tuhan. Okay. Dan yang ketiga lah meyakini Tuhan pencipta. Yang keempat, yang apa, ateis kata hidup tak ada kaitan dengan Tuhan, sama dengan ateis. Ni Hazma dia kata apa tadi yang saya bagi contoh tadilah. Tuhan wujud dengan sendiri. Dia masalahnya kenapa wujud dengan sendiri? Sebab Tuhan wujud, dia bukan wujud dengan sendiri, dia wujud titik, dia ada. Tanpa ada permulaan. Kalau wujud dengan sendiri maksudnya dia ada permulaan. Itu maksud Tuhan wujud dengan sendiri. So Tuhan ada. Tuhan ada bila adalah. Itu beza di antara kotak yang pertama dan yang keempat ni. So kita orang Islam, kita berpada dengan bukti. Kita berpada dengan bukti. Bila kita dengar bunyi orang mengetuk pintu, akal kita akan yakin ada yang mengetuk. Ada yang mengetuk. Kan? Bila ada yang mengetuk, maksudnya tak kisahlah siapa-siapa. Mungkin apa nama ni, Shopee datang ke, JNT datang ke, Pos Laju datang ke, ataupun jiran sebelah ke, ataupun siapa-siapa, mesti ada yang mengetuk. Kita yakin yang mengetuk, mesti ada yang mengetuk. Dia tak jadi, dia tak berlaku. Paling-paling tidak angin, paling-paling tidak hantu yang tukang ketuk. Siapa kat sini yang duduk sorang-sorang kat rumah, tiba-tiba bunyi yang ketuk, kan? Ketuk-ketuk pintu, tengok-tengok buka tak ada, tengok buka tak ada. Yang pasti mesti ada yang mengetuk. Kalau tak, hantu lah. Kalau tak lah kan. Ataupun kucing ke, mesti dia mengetuk. Jadi kita menggunakan itu sebagai bukti untuk kita mendakwa ataupun untuk kita meyakini kewujudan Tuhan. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni wujud, ada, dan alam ini tidak mungkin bermula dengan tiada. Alam tak mungkin dengan tiada. Apa yang disebutkan sebagai apa nama ni, nothing, benda yang tiada, cannot create something. Siapa boleh tulis kat ruang chat? Nothing, benda yang tiada, cannot create something, tidak boleh mencipta ada. Tidak boleh mencipta sesuatu. Maknanya kan, nak bermula sesuatu ini mesti dengan ada. Tak mungkin beli sesuatu tu dengan tak ada. Dia mesti dengan ada. Sebab tu Tuhan itu dia ada, dia tak wujud dengan sendiri, tak. Dia mesti ada selama-lamanya. Macam mana? Sebab tu kita beriman dengan sifat khada', dengan sifat qidam.
Wujud, qidam, baqa. Qidam tak ada awal, baqa tak ada akhir. Okay. Sebab itu kalau disebut nothing cannot create something, benda yang tak ada, nak ada mesti bermula dengan ada, bukan bermula dengan tak ada. Okay. Ayam, saya nak tanya korang, ayam dengan telur. Siapa yang pelajar dakwah dia tak payah jawab. Kalau ada pelajar dakwah kat sini. Ayam dengan telur, siapa dulu? Siapa boleh jawab? Nazri, ayam dengan telur, macam mana? Ayam dengan telur, ayam dulu ke telur dulu? Apa jawapan dia? Telur, ayam, ayam, telur, telur, ayam, ayam, telur. Telur pun dah mahal, ayam pun dah mahal sekarang. Dengan beras pun mahal sekarang. Okay. Okay. Telur dulu ataupun ayam dulu? Jawapan dia Allah dulu. Jawapan dia Allah dulu. Pasal apa Ustaz Allah dulu? Sebab apa? Sebab kita tak tahu mana satu dulu di antara telur dan ayam. Nak kata telur dulu, tak mesti. Nak kata telur ada ayam, nak kata ayam ada telur. Jawapan dia siapa dulu? Jawapan dia Allah dulu. Allah dulu. Kenapa kita sebut Allah dulu? Sebab ayam dan telur ni ada dan mesti bermula dengan ada. Apa ada? Dan mestilah mesti penciptanya baru menciptakan. Sama ada pencipta itu menciptakan telur ataupun menciptakan ayam. Ini kita kata sifir. Dalam kita belajar ilmu tauhid, dia mesti bermula dengan ada. Sebab itu sifat yang pertama wujud ada. Bidang, baqa dan seterusnya. Doktor, maaf ya. Tadi saya terkeluar. Doktor boleh tolong approve untuk saya buka kamera tak? Saya terkeluar tadi, ada masalah connection sikit. Okey, boleh. Ya. Okey, co-host. Okey. Seterusnya kan? Okey. Okey, syok. Seterusnya apa nama ni, apatheism. Apatheism. Kategori yang keempat apatheism. Apatheism ni ialah wujud setengah manusia. Orang Islam pun pun ada kan, orang agama lain pun ada juga yang tak peduli. Kalau orang Islam dia tak peduli masjid surau kan, Jumaat pun kadang-kadang miss, dia tak peduli Tuhan. Senang susah dia kata bukan Tuhan. Kalau aku kerja aku dapat, kalau aku malas aku tak dapat, katanya kan. Ini setengah orang berpandangan macam itu. Dipanggil dengan apa? Apatheism. Apatheism ni ialah kewujudan Tuhan ataupun tak wujud Tuhan tak ada memberi apa-apa erti dalam hidup dia. Kaya ke dia, susah ke dia ni, macam inilah kan. Kalau aku rajin niaga, banyaklah dapat. Kalau aku malas, tak adalah dapat. Itu yang mungkin mereka fikirkan begitu. Sedangkan kita ni yakin Allah Ta'ala yang menciptakan, kerana tak ada siapa yang nak susah, tapi Allah Ta'ala bagi susah. Dan tak ada orang yang nak sakit, tapi Allah Ta'ala bagi sakit. Na'udzubillah lah. Kita minta lindung. Dan kita minta diberikan ketentuan yang baik untuk kita. Okey. Jadi apatheism ni adalah dalam agama Islam. Orang Islam pun ada. Tanya masjid surau pun tak tahu kat mana. Contohnya, cubalah korang pergi ke mana-mana shopping complex. Shopping complex. Waktu nak semayang asar ke, semayang zuhur ke, maghrib ke, bawa tanya. Kat jaga ke, dekat mana-manalah orang yang meniaga kat situ ke. Kat jaga lah contohnya, mudah lah tanya dia. Kalau nak semayang kat mana? Cubalah tanya. Kadang-kadang dia tak tahu nak jawab kat mana. Saya pernah pergi kat Melaka. Kat Melaka. Ya, betul. Dekat apa nama ni, dekat Mid Valley pun pernah kan, tanya.
tempat semayang kat mana? Kan? Lepas tu dia tak tahu nak jawab. Dia bagilah tahu ke sana, sana, Kadang sana. dia tunjuk-tunjuk atas tu, atas. Entah ya, entah tidak kan. Ada satu kali tu kat Melaka, dia tunjuklah hari hujan. Kami tak dapat nak balik kan. Kami ride motor masa tu kan. Kemudian berhentilah dekat shopping dekat Melaka Parade ke mana dah kan. Nak semayang dekat depan dengan bangunan A Formosa tu, satu mall kat situ depan tu. Tanyalah dia punya Pak Gad tu. Dia tunjuk kat sana. Dia cakap, ish, tak pernah sabar ni. Nak pergi sana, kena berhujan lebat. Kan? Saya turun ke bawah. Dia cakap, mesti ada kat bawah ni, kata. Kan? Mesti ada kat bawah dia punya ni. Pergi turun cari, memang ada kat bawah. Bahagian parking bawah tu ada. So, maknanya apa? Tak tahulah kok dia semayang tempat lain. Wallahualam lah. Tapi mungkin nak ceritakan ada kumpulan-kumpulan orang yang apatism ini. Okay. Rabi'ah ya. Separatism ni dia tak sama dengan sekular. Dari sudut klasifikasi ni kita bincang ni dah daripada sudut apa? Daripada perspektif orang mempercayai kewujudan Tuhan ataupun tidak. Ini perspektif itulah. Dan kalau dia tak percaya kepada Tuhan, dia akan pergilah of course kepada sekular dan sebagainya. Tapi istilah dalam perbincangan manusia yang tak percaya kepada Tuhan, ini perbincangan dia panggil atheist, agnostic, apatism ni. Okey. Persoalan atheist. Okey. Ada 5 persoalan yang atheist selalu bangkitkan. Yang pertama ialah kenapa manusia bermasalah, maksudnya tak faham pasal Tuhan ataupun mempunyai pandangan yang salah pasal Tuhan. Ada 5 punca. 5 punca. Yang pertama, cara yang salah dalam memahami Tuhan. Metod yang salah. Yang kedua, manusia rasa Tuhan telah tidak berlaku adil kepada mereka. Yang ketiga ialah manusia terpengaruh dengan kehidupan dunia. Yang keempat, manusia anggap agama sebagai sesuatu yang tak logik. Yang kelima ialah menuduh agama membawa keburukan. Ini antara punca kenapa manusia bermasalah dengan Tuhan. Sebenarnya bila kita lihat latar belakang orang yang boleh menjadi atheist ni, kan, dia ada satu sejarah hidup yang menghantui dia sehingga dia tak percaya kepada Tuhan. Emosinya tak boleh terima Tuhan. Ataupun orang ni ada mental disorder ataupun cara berfikir yang sangat pelik daripada orang. Mental disorder. Biasa-biasanya begitulah yang menyebabkan orang yang pergi kepada atheist ni. Dia ada contohnya siapa? Contohnya katakan dia pernah dirogol, contohlah, na'udzubillah lah kan. Dia pernah mengalami satu detik hitam dalam hidupnya. So, bila berlaku benda tu kepada dia, menyebabkan dia rasa Tuhan tidak membantu dia. Tuhan tidak tolong dia, sedangkan Tuhan sepatutnya tolong manusia, dia kata. Tapi bila aku dah kena dengan sakit, keluarga bercerai, aku pernah dihina, dibuli contohnya, ataupun dirogol, ataupun apa-apalah yang menjadi benda yang buruk dalam hidupnya, maka dia menyalahkan Tuhan. So mulalah timbul ni lah, kan? Timbullah benda-benda yang ini. Di samping ada juga lah orang yang memang tak mengaku Tuhan, ataupun orang Yahudi. Orang Yahudi dia memang suka kepada atheist ni sebab dia suka lawan Tuhan. Orang Yahudi ni perangai dia suka lawan Tuhan. Ini perangai Yahudi. Yang atheist, yang liberal, yang apa ni memang perangai Yahudi. Memang dia suka nak lawan Tuhan. Okay, so ada 5 perkara yang menyebabkan manusia salah faham tentang Tuhan.
Okey, ada siapa-siapa nak tanya sebelum kita pergi, saya pergi satu-satu nanti. Ada siapa-siapa nak tanya? Rabiah yang saya jawab. Mungkin audiens kita ada yang nak tanya soalan, ada masalah ataupun kekeliruan, boleh tanya terus pada doktor, insyaAllah. Saya nampak ada ramai yang juga yang left, terleft ke mungkin dia line tak kuat ke apa, saya tak pastilah. Line tak kuat. Ada yang keluar masuk ni. Keluar masuk. Yang Aziz sendiri pun mula-mula tadi suara putus-putus. Line tak kuat ke macam mana ke? Okey. Kurang kuat sikit. Okey, yang pertama. Atheist mempunyai cara yang salah. Sebab mereka nak tengok tu Tuhan. Mereka nak tengok Tuhan. Sedangkan bukti kewujudan sesuatu tidak mesti dengan cara penglihatan, tetapi terdapat pelbagai kaedah dan pelbagai cara. Ada macam-macam cara yang dia kata manusia ni, macam-macam cara yang kita boleh buktikan kewujudan Tuhan. Bukan mesti dilihat. Ada satu buku yang saya beli, buku ni kalau siapa nak boleh dapatkan PDF. Armin Navabi. Nama pun Navabi. Macam orang Melayu sebut Navabi ni macam tak apa bagus je tak. Nama pelik. Why there is no God? Simple responses to 20 common arguments for the existence of God. Dia bagi 20 jawapan. Adalah buku, saya pun taklah nak baca semua kan. Siapa nak, saya kasi adalah simpan kat komputer ni. Yang beli berapa dolar saya beli kan, untuk nak tengok apakah hujah-hujah mereka. Dia kata itu adalah simple response to 20 common argument. Apa yang pasti ialah mereka mempunyai manhaj yang salah tentang Tuhan. Okey. Yang kedua kan, mereka menganggap Tuhan tidak berlaku adil. Ini yang banyak tadilah. Yang banyak yang kita sebutkan tadi, orang yang pernah mengalami trauma dalam hidup ni. Trauma dalam hidup ni macam mana ya? Dia titik hitam lah yang saya sebutkan tadi, kan? So mereka mempersoalkan kewujudan Tuhan. Betul ke Tuhan ni ada? Kan? Antara persoalan-persoalan yang mereka timbulkan ialah kenapa berlaku dalam dunia banyak perkara yang tidak konsisten. Apa contoh tak konsisten? Orang kerja banyak, dapat sikit. Ada orang kerja sikit, dapat banyak. Ada orang yang daripada kecil diberikan tak sihat daripada kecil. Ada orang yang umur panjang sampai 100 tahun panjang umur. Ada orang yang umur 2 bulan dapat jantung berlubang. Kenapa ni dia cakap? Apa ni? Mereka mempersoalkan keadilan Tuhan. Yang kedua, mereka mempersoalkan kenapa ada perkara baik dan buruk. Siapa yang tentukan perkara baik dan buruk? Yang menentukan tu tak nampak, kita pula terikut-ikut apa benda yang kita nak ikut. Kenapa orang dijadikan masuk syurga, yang orang ni masuk neraka? Kenapa dipilih? Kenapa Tuhan pilih? Yang ini masuk syurga, yang ini masuk neraka. Kan masuk syurga semua kan senang. Kenapa yang ni masuk syurga, masuk neraka? Buat amal banyak dah masuk neraka. Ni buat sikit masuk syurga. Ini semua tak konsisten. Sebab mereka dididik dalam sains erti konsisten. Dalam sains ni memerlukan konsisten. Dalam sains. So bila mau masuk dalam kehidupan manusia, memang manusia ni tak konsisten. Contoh kan. Saya nak bagi contoh konsisten ni. Jam. Saya ambil contoh jam lah, mudah kan. Mungkin kita ni ada banyak semua yang pegang jam. Jam tangan lah, jam tangan. Kalau ikutkan teori, lagi murah, lagi orang banyak beli. Lagi mahal, lagi orang tak nak beli. Kan, itu dia punya teori umum lah. Tapi bila pergi kepada manusia, bila bincang pasal jam,
Ada orang yang beli jam, sengaja beli jam mahal. Kan? Kalau jam tu murah dia tak nak beli. Ada tak orang macam itu? Ada. Kan? Ada Azri kan? Maknanya kalau jam, dia kata kalau murah, jam dia jam apa nama ni? Jam Seiko lah contohnya kan. Ori, jam ori ni mungkinlah dalam 500 lah contohnya. Kan? Hmm. Kalau jam Seiko tu jadi RM50, macam Q&Q kan, RM50 contohlah. Alah beli dia nak beli yang mahal kan. Kalau ikutkan teorinya, lagi murah lagi orang suka, tapi belum tentu. Tak semua orang fikir macam ni. Dia orang banyak duit, tak apalah nak beli yang mahal. Bila pergi kepada manusia, memang akan berlakunya tak konsisten kan. Berlaku tak konsisten dalam kelas kan. Kalau masuk sekolah, dalam kelas, takkan semua dapat A belaka. Pelajar ada 30 orang, semua A belaka. 10 subjek, 5 subjek, semua A belaka. Ini orang ke robot? Kan? Sekolah mana tu semua A tu? Tak tahulah. Sekolah pintar lah kot. Sekolah teramat pintar. Semua A. Sebab apa? Sebab kalau budak tu dapat B, cikgu akan dipersalahkan. Jadi bila cikgu dipersalahkan, maka apa dia buat? Dia bagi semua A. Dia semua A, dia senang kerja. Tapi masalah apa pula? Bila budak tu masuk universiti, yang susah pensyarah universiti jadi payah. Jadi payah. Masuk universiti susah. Okay. Sebab apa? Sebab dah semua kat A belaka lah. Gitu. Ain syurga tu mahal lah. Jadi kita, tapi mereka tak fikir macam itu. Mereka kata kenapa orang ni masuk syurga, kenapa orang ni masuk neraka. Kan masuk syurga tu senang belaka. Dia tak tahu bahawa kan, kalau hidup kat dunia ni tak ada syurga neraka, buat jahat pun masuk syurga, buat baik pun masuk syurga kan. Macam kalaulah kan dia tu perempuan kan, maksudnya buat jahat pun masuk syurga juga kan. Dia pergi rogolnya perempuan tu, dia pergi bunuhnya, dia pergi pau perempuan tu, masuk syurga macam. Maksudnya apa? Tak ada larangan daripada Tuhan. Orang boleh bunuh orang, boleh merompak, boleh ni, masuk syurga. Oi. Nah, jadi benda ni Insya buat salah masuk syurga, buat baik masuk syurga. jadi itu tak logik, mesti ada. Tapi dia kata kenapa Tuhan pilih hidayah kepada orang yang dikehendaki? Ini tak konsisten. Kenapa pula kalau kenapa dilahirkan miskin, kenapa dilahirkan Islam kalau kawan tu dilahirkan kafir kan. Jadi bila lahirkan Islam, senanglah jadi Islam, masuk syurga. Ni lahir mak beragama Hindu, mak beragama Kristian, kenapa mak dia beragama Kristian? Bila mak beragama Kristian, tak Islam lah dia. So akhirnya apa? So dia kata begitu. Dia kata kalaulah begitu juga kan, kalaulah Tuhan ini adil kan, kenapa banyak kezaliman kat dunia ni? Gempa bumi lah, orang bunuh lah. Sehari dua ni gempa bumi. Kat mana gempa bumi ni? Sekarang ni? Sekarang kat mana gempa bumi sekarang? Yang teruk banyak orang mati. Kat mana? Morocco. Kita tak keluar kat TikTok. Dekat Morocco kan. Morocco. Kat Morocco banyak gempa bumi. Tuhan tak adil lah orang. Yang banyak mati dekat Morocco sekarang ni ialah orang yang berada di lereng-lereng bukit. Ya. Sebab mereka yang duduk di di pedalaman, orang kampung-kampung duduk di kawasan tepi-tepi gunung. Dan gunung tu banyak yang berlaku gempa bumi, rumah mereka runtuh. Banyaklah kematian yang berlaku di situ dan misi penyelamat susah. So Tuhan tak adil. Sebab kena kepada orang miskin. Itulah susah. So ini yang menjadi suatu menjadi hujah kepada mereka, kata Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Ini sebabnya apa? Sebabnya mereka pernah mengalami suatu apa yang kita sebut pengalaman pahit dalam hidup yang menyebabkan mereka menyalahkan Tuhan. Jadi kat dunia ni bersifat ujian. Kita faham tentang berkenaan dan kita kita diberikan takdir yang baik.
Tapi iyalah, kena buat macam mana, mungkin ada yang sakit, susah dan sebagainya, tapi itulah yang memerlukan kepada sabar, tabah, redha dan sebagainya. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, kita dah sebelum 40. Yang ketiga, terpengaruh dengan dunia. Okey. Dia jadi kaya raya. Dia kata aku kaya ni, Tuhan tak tolong aku pun. Aku tak semayang pun, aku tengok duit aku banyak. Aku ni, apa dia, membina perniagaan ni, tak ada siapa yang nak tolong aku pun, nak doa-doa pun tak ada, kaya dah aku. Tak ada Tuhan pun. So dia mempersoalkan tentang tentang kewujudan Tuhan yang tak ada memberi, tak berjasa kepada hidup. So, buat apa aku nak fikir tentang Tuhan? Dia kata gitu. Ada yang manusia begitulah, hanyut dalam kesenangan dunia. Yang keempat, ni pun banyak juga. Ni fikir logik. Kenapa kita taat kepada perkara yang tak logik? Puan Maisarah, dia berkaitan juga dengan istidraj. Sebab dia tak rasa Tuhan membantu hidup dia. Kita ni, sebab kita ni perlu rasa yakin dengan Tuhan. Apa contohnya? Contohnya, kita ambillah dekat muka kita ni. Kita tak kawal. Bukan kita yang kawal. Kawal apa? Saya ambil rambut, kening, bulu mata, bulu hidung, misai, janggut. Semua benda ni dia tumbuh tak sekata. Tumbuh tak sekata. Maksud tak sekata, rambut panjang. Kemudian misai panjang. Janggut dia panjang. Bulu hidung, siapa bulu hidung angkat dia perpanjang? Cuba komen A. Dia bulu hidung dia panjang. panjang. 7 rongai keluar kan. Orang kata 7 rongai keluar panjang. Komen A. Ada ke yang komen? Oh semua normal. Hidup. Jadi Oh ada B, ada yang tu komen B. B ni apa ni? lah. Jadi maknanya kan, ada yang panjang, ada yang tak panjang. Bulu mata tak panjang, kening tak panjang. Sedangkan semua ni rerambut. Semua termasuk dalam kategori rerambut belaka. Tapi kenapa panjang? Kenapa tak panjang? Sebab yang mencipta tu Tuhan. Dan kita pun tak mengawal. Kita tahu tidur je. Kan? Benda tu panjang sendiri apa semua ni, ini bukan tugas manusia. Ini Tuhan yang mencipta. Tapi dia tak sedar perkara itu. Dia tak nampak perkara. Dimensi itu dia tak nampak. Yang keempat, agama tak logik. Agama tak logik. So dia nak tengok agama ni perlu logik dulu baru dia nak patuh. Dan tak mau diperbodohkan atas nama agama. Jadi kita ni bila sebut logik kan, kita gunakan logik yang betul. Bila gunakan logik yang betul akan berjumpa dengan metod yang betul. Tapi kalau logik dia salah kan, akan dia punya resultnya yang salah. Result yang salah. Mereka tak mau diperbodohkan atas nama agama, atas nama ketaatan, kepatuhan kepada agama. Tak, kita ni kena ikut agama. Kerana ada benda dalam agama ni yang tak dapat nak dilogikkan. Kita kena taat walaupun benda tu nampak macam tak logik dalam bab ibadat. Kan? Kenapa? Kalau dalam bab tauhid, dia boleh dilogik. Dalam bab ibadat, dia tak boleh nak logik. Contohnya, kenapa semayang batal wuduk? Batal wuduk dengan kentut. Kalau kau kentut, basuh, ambil semayang, basuh kat kentut ke basuh anggota wuduk? Aku duduk. Kentut, kan? Patutnya basuh kat tempat kentut lah, kan? Tapi kentut ke, kau pergi buang air besar ke, yang kecil ke, dah basuh, lepas tu kena ambil air semayang juga.
tak padan dengan basuh apa nama ni, tempat air besar air kecil tu tak cukup, kena pergi ambil semayang juga. Logik tak logik? Pasal apa kena basuh tak muka? Kan? Yang kencing tak lain, yang berak tak lain, pasal apa kena basuh tak muka? Kan? Ini kalau nak fikir logik, agama ni bab ibadat kan, kita tak dapat nak kenapa 4 rakaat, kenapa 3, kenapa 5 waktu. Nak jenis nak logik pakai tak jadilah kerja kan. Ikut itulah yang menggambarkan ibadat, dan ibadat itulah yang menggambarkan perhambaan. Tapi dalam bab akidah, dalam bab tauhid, dia adalah perkiraan logiknya kan. Itu satu perkara lah. Agama dianggap sebagai candu. Ni saya nak jelaskan sebab ramai orang salah faham tentang ni tau. Agama dianggap sebagai candu. Sebagai apa maksud agama dianggap sebagai candu? Maksudnya apa ya? Bila agama ini menjadi fikiran kepada manusia, dianuti oleh manusia, maka manusia boleh senang, boleh susah. Susah pun tak apa sebab dia ada agama. Agama telah mencandukan akal dia. Itu maksud dia. Agama telah pun mencandukan, agama yang menghayalkan, agama yang menyebabkan dia taat kepada benda yang dia tak nampak. Agama telah pun mencandukan kepala otak dia. Itu maksud ad-din afyum lisya'bi dalam bahasa Arab. Agama adalah candu kepada masyarakat. Bukan menganggap agama tu macam candu. Tetapi yang maksudkan dengan agama ni, agama yang menjadi menghayalkan manusia, agama yang menyebabkan manusia ni boleh terima walaupun tak logik, agama yang menyebabkan manusia boleh tenang dengan perkara yang dia tak nampak, sebab agama disamakan menjadi sebagaikan candu yang mencandukan, yang menghayalkan, yang mendadahkan. Sekarang ni dulu candu, sekarang ni kita kata menghayalkan manusia, disebabkan oleh kepercayaan-kepercayaan yang manusia tak perlu nak tahu, sebab dia ikut je. Sebab tu dia panggil dengan candu. Orang yang mabuk ni dia tak logik lah. Orang yang mabuk ni dia dah hilang kewarasan dah, dia akan ikut je. Itu yang perkatakan oleh siapa? Oleh golongan komunis. Orang komunis dia tak percaya kepada Tuhan. Dia nak tengok dulu. Kan, dia atheist. Dia tak percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. So mereka menganggap agama sebagai candu yang menjadikan seseorang tu boleh menelan ketidakadilan, walaupun pahit kan. Siapa? Sebab agama lah. Okey. Jelas tak benda ni? Kalau siapa yang tak jelas tentang disebut agama sebagai candu masyarakat? Jelas ke? Yang boleh komen? Jelas? Okay. Jelas, Alhamdulillah. Boleh baik. Kira daripada Maisarah Jamil, Alhamdulillah jelas. Okey. Alhamdulillah. Sebenarnya juga pepatah Arab, ad-din afyum li sya'bi. Ad-din afyum ni candu lah. Afyum li sya'bi, agama candu masyarakat. Dalam dunia ni kita pun banyak menerima perkara yang kita tak dapat nak logik, kita main terima je sebenarnya. Apa maksudnya? Kan? Kalau nak fikirkan kenapa dekat badan kita, ambil contoh lah tadi kan. Kita punya kening dengan bulu mata ni tak panjang-panjang. Janggut panjang. Kenapa misai kita ni panjang? Ada tak orang fikir, kenapa
Kan? Tak jumpa jawapan, dia tak percaya juga, nak cari jawapan. Ada tak orang fikir macam itu? Ada tak orang fikir macam itu? Tak ada, tak ada orang fikir. Kita terima je lah, jangkum macam ni kita terima je lah. Ada. Kan? Ada orang fikir, Panjang kenapa? pendek. Kan? Tak ada orang nak Gila. panjang. Kalau Selalu ada orang orang macam panjangkan tu, neck dia kan. jadi gila. Panjangkan bulu mata. Hmm. Kan? Kita terima je dah. Kalau orang boleh fikir-fikir kenapa rambut panjang, dia cuba apa korek dia punya akar rambut tu, kenapa akar rambut ni berbeza dengan akar janggut, dengan akar ni, kenapa dia fikir. Tak percaya. Boleh, bukan tak boleh kaji ya. Tapi rata-rata manusia ni dah rambut panjang, pergilah Tak potong je. kisah pun. Tak kisah, pergi potong je kan. Cuma tak ada orang potong. Tempat potong lubang hidung ni tak ada. Kalau bulu hidung pun panjang, ni ada. Kedai gunting bulu lubang hidung. Tak haru ke tak kan. Foto sendiri semua. Kita terima je lah benda-benda yang macam ni. Okay. So banyak perkara dunia kita terima. Kita terima. Tak semua nak logik. Kita ikut je. Kita ikut. Macam apa nama, Tuhan suruh kita semayang empat rakaat. Kita terimalah 4 rakaat. Kenapa? Tak fikir kenapa, dia jadi gila isim lah sudahnya. Kan? Bukan tak boleh nak cari sebab. Kita cari sebab. Tapi biarlah tengok tempatnya apa yang kita nak cari. Dan yang kelima ialah mereka apa nama ni, menganggap bahawa agama ni membawa keburukan. Agama membawa keburukan kepada masyarakat. Sebabkan agama inilah banyak manusia bergaduh. Pasal tak sekarang orang nak cuba menyalahkan ahli agama kan? Sebab apa? Sebab agama ni menyebabkan manusia bergaduh, bermusuhan, berperang antara satu sama lain. Ada satu buku, yang buku ni korang boleh search dalam Google. Dalam Google, When Religion Become Evil. Bila agama menjadi jahat. Bila agama menjadi jahat. Ditulis oleh Charles Kimball, seorang padri Kristian. Bila agama menjadi jahat. Kenapa jahat? Sebab bila agama ni, dia kata, ada orang berbeza pandangan. Yang ni Kristian, ni Islam, ni Hindu, ni Buddha, ini tak ada agama, ini pagan, ini macam-macam. Bila tak agama ni macam-macam, maka dia menjadi satu sebab kenapa manusia ni bergaduh. Jadi kalau tak ada agama, tak ada orang bergaduh. Ya ke? Ya ke? Sebab manusia bergaduh bukan sebab agama. Manusia bergaduh disebabkan oleh manusia ada kepentingan yang tersendiri. Kepentingan politik, kepentingan kuasa. Contohnya bom Hiroshima dan Nagasaki. Bom terbakar habis negara. Jadi padang jarak padang kukuh di Hiroshima dan Nagasaki. Ini sebab agama ke sebab politik, sebab kuasa? Memang ada dalam Islam berperang, banyak berperang. Dan sebelum ni pun banyak yang berperang. Perang ni bukan sebab kalau Islam lah kan, bukan sebab majlis orang Islam yang memulakan peperangan. Kalau ada yang buat begitu, itu bukan suruhan daripada Islam. Tapi orang serang Islam. So mereka kata tak payahlah Islam, sebab kalau tak ada agama pun manusia ni akan bergaduh juga. Kalau tak ada agama, manusia akan bergaduh juga. Kerana itulah manusia. So mereka kata agama menjadi salah satu daripada punca perbalahan dalam kalangan manusia. So kena, tak payahlah agama ni kan. So ini yang menjadi masalah yang mereka cuba ketengahkan. Dan ringkasnya lah kita katakan bahawa orang ada 3 jenis manusia. Kafir, menolak terus asyhadu alla ilaha illallah. Atheist, dia dah separuh asyhadu alla ilaha, dia tak ada Tuhan, cuma dia tak ada illallah. Kita orang Islam asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sikap orang Islam. Okey, ada apa-apa nak tanya? Nanti kita akan bagi apa nama ni, quiz Azri. Okey, insyaAllah. Boleh ke?
InsyaAllah kepada ada yang nak tanya ke? Ada yang nak utarakan soalan? Ada kekeliruan mengenai tajuk kita hari ni? Atheism ni, tajuk yang memang saya pun baru tahu ada 4 perspektif tu. Perspektif tentang Tuhan tu. Ada yang nak tanya ke? Assalamualaikum Ustaz. Salam.